Mari kita bersama-sama berdoa. 我们一起祷告。 Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, merindukan suara-Mu berbicara kepada kami. 主啊，我们来到你的面前，求你对我们说话。 Biarlah Engkau sendiri yang mencelikan pikiran hati kami, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. 求你光照我们的身心灵，使我们能够明白你的旨意。 Beri kami kekuatan untuk kami boleh taat kepada kehendak-Mu. 求主你赐给我们力量，让我们能够顺服你的旨意。 Ini kami Tuhan, kami berseru di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. 主啊，我们在这里，我们向你呼求，我们如此祷告，奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹，主内平安。 Pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu tentang pelayanan menjangkau jiwa. 今天的正道题目就是触及灵魂的侍奉。 Kita melihat dari nanti 1 Korintus pasal 9 ayat 15 sampai ayat 27. 今天的经文取自于哥林多前书第9章15节到27节。 Nanti kita akan melihat di dalam poin-poin itu ayat-ayat dari 1 Korintus pasal 9 tersebut. 等一下，我们从不同的点中看每一节的经文。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menghadapi sekarang di dalam kehidupan bergereja kita, realitas tentang pemberitaan Injil, kita mendapati hal demikian. 从今天教会的现状，哪怕是我们信徒的现状来看，我们可以总结出以下3点。 Bahwa pemberitaan Injil itu di dalam gereja hanya digerakkan oleh segelintir orang. 教会当中只有一小部分人在传福音。 Maka kita lihat nanti di dalam bulan misi, di dalam program-program, itu kemudian selalu kalau berbicara misi terkait cuma dengan bidang penginjilan. 所以关于宣教的事工，或者在各项事务当中，只有那么一小部分人参与其中。 Nanti program disampaikan, kita diundang, ayo ikut terlibat di dalam pelayanan misi. 当这样的事工出来了以后，我们邀请其他人来参与其中。 Tapi realita yang terjadi hanya sedikit orang yang mau terlibat di dalam penjangkauan jiwa atau pemberitaan Injil. 但是事实上却是教会当中只小一小部分人参与到宣教的事工当中。 Realita yang kedua adalah kemudian kita melihat bahwa Injil itu diberitakan dengan motivasi yang keliru. 第二点，我们看到在福音宣教的时候，有一些的偏离。 Seakan-akan kemudian Injil itu diberitakan bukan dengan sukacita, tapi seakan-akan menjadi satu beban di dalam aktivitas kegiatan bergereja kita. 我们并非带着喜乐的心去传福音，而且是传福音的时候犹如重担。 Dan yang paling menyedihkan adalah poin yang ketiga, bahwa keindahan Injil itu begitu indah, tetapi tidak lagi diminati di tengah-tengah zaman ini. 最令人伤心的是第3点，虽然福音何等的美好，但是却不被这个时代所有兴趣。 Maka kita akan melihat satu demi satu bagian-bagian ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 我们一点一点来看。 Ya. Yang pertama adalah kita harus mengakui bahwa pemberitaan Injil, penjangkauan jiwa itu hanya sedikit orang yang mau terlibat di dalam gereja. 我们不得不承认，在宣教的事工当中，教会当中只有少数人在做。 Kenapa Bapak Ibu? 为什么？ Karena kemudian Injil itu tidak menjadi identitas diri kita, cuma menjadi bagian dari kegiatan hidup kita. 因为福音并非我们的身份认证，只是我们生命当中的一小部分。 Kalau kita melihat ayat 15 dikatakan, namun aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan demikian. Sebab lebih baik aku mati daripada berbuat seperti itu. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan oleh siapapun juga. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 从15节、16节我们来看，但这权柄我们全没有用过。我写这话，并非要你们这样待我，因为我宁可死，也不叫人使我所夸的落了空。我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。 Ayat ini unik karena di satu sisi Paulus berbicara kemegahan atau kebanggaanku itu tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. 这里保罗所说的，他所可夸的，不能被任何的事物所夺去。 Tapi sebaliknya dia mengatakan bahwa aku tidak mempunyai alasan untuk apa? Untuk membanggakan atau memegahkan diriku. 他又说，我传福音原没有什么可夸的。 Maka disitulah kemudian kita harus melihat ayat ini kemudian di dalam konteks bahwa kemegahan yang Paulus megahkan bukan dirinya sendiri, tetapi Injil Kristus itu. 在这里我们可以看到保罗所说的，他可以夸口，并不是说他夸他自己，乃是夸耶稣基督的福音。
Bicara tentang kemegahan, kebanggaan diri itu adalah bicara tentang identitas diri. 他说到的可以夸口的，乃是关于他自己的身份认证。 Maka kita melihat di situlah Paulus menemukan bahwa Injillah yang menjadi kebanggaan di dalam kehidupannya. Injillah yang memuaskan kehidupannya. 这里保罗发现，福音才是他真正的身份认证，福音才是他真正所可夸的。 Mengapa demikian Bapak Ibu? 为什么会是这样？ Karena kemudian kita melihat dosa daripada manusia adalah kemudian manusia ingin meninggikan dirinya. 我们看到人类在最终堕入的时候，因为他们想高举自己， Manusia itu menolak kedaulatan daripada Allah. 因为神抵挡了神的主权。 Maka kalau kita melihat persoalan Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, karena mereka mau diri mereka yang berkuasa atas mereka sendiri. 当亚当和夏娃堕入最终的时候，因为他们想掌管自己的生命， Dan kemudian yang terjadi adalah ketika Adam dan Hawa makan buah itu tadinya mereka berpikir bahwa saya akan menjadi tercelik dan menjadi Allah. 当他们吃了善恶树上的果子以后，他们觉得我聪明了，我也可以像神一样。 Saya akan merdeka dari Allah karena saya sendiri akan menjadi Allah. 我从神的捆绑当中得释放，因为我就是神了。 Tapi ketika mereka makan buah itu uniknya justru identitas dan harga diri mereka kemudian menjadi hancur. 当他们吃了善恶树上的果子以后，他们的身份其实是堕落的。 Ketika mereka makan buah itu mereka tercelik. 他们是吃了那个果子变聪明了， Tetapi terceliklah mereka bukan tercelik bahwa mereka sadar diri mereka adalah Allah, tapi tercelik karena mereka menyadari betapa bobroknya diri mereka. 他们所看到的并非他们自己像神一样，他们所看到的是自己如此的败坏。 Maka manusia itu menyadari bahwa dia telanjang bukan sekedar fisik, tetapi yang terpenting adalah di dalam hati mereka telanjang bahwa mereka adalah orang berdosa. 当他们发现自己赤身露体的时候，并非是物理上的赤身露体，乃是他们自己的羞耻心。 Mereka merasa malu. 他们觉得羞耻， Dan untuk menutupi rasa malu mereka celakanya cuma ambil daun-daun dan mencoba menutupi diri mereka. Yang sebenarnya malu itu bukan di fisik tetapi di hati mereka. 他们为了遮盖自己的羞耻，用无花果树的叶子去遮盖。可是他们没有发现，他们的羞耻不是来自于身上的，乃是他们心里的。 Maka disinilah kita melihat usaha manusia untuk menutupi rasa malu itu dengan apa? Mereka mencoba mencari keberhargaan diri mereka. 人为了遮盖自己的羞耻，去寻找自我价值。 Tetapi celakanya keberhargaan diri mereka cari bukan di dalam Kristus, tapi keberhargaan diri mereka cari di dalam performa mereka. 他们并非在基督里寻找他们的自我价值，而是通过自己的表现来寻找自我价值。 Makanya kemudian zaman ini selalu orang itu diterima, dihargai berdasarkan apa? Apa yang mereka lakukan atau berdasarkan performa mereka. 所以现今的这个时代，人们被接受是因为他们所做的，是因为他们的表现而已。 Maka pengejaran untuk menutupi rasa malu itu untuk menjadikan diri mereka berharga dengan apa? Prestasi-prestasi, dengan kekayaan mereka, dengan kehebatan manusia. 他们为着自己有好的表现，或者他们身份的高贵，所以才被人尊重，寻找自我价值。 Maka kita menemukan manusia itu cuma akan jatuh di dalam dua ekstrim, yaitu satu sombong, satu rendah diri. 所以人们去了两个极端，第一个就是非常的狂妄，另外一个就是自卑。 Kalau mereka berhasil, mereka merasa diri mereka begitu hebat. Tapi kalau mereka merasa gagal, mereka merasa diri mereka begitu rendah. 如果他们成功了，他们觉得了不起；如果他们失败了，觉得自己是何等的失败和无能。 Dan celakanya di dalam gereja, itu yang juga dibawa oleh manusia, oleh kita, untuk di dalam kehidupan rohani kita. 所以在教会当中，也是因着我们教会也堕入了这样的境地。 Kita berusaha perform, taat, kita melakukan ini dan itu, kita rajin beribadah, rajin berdoa. 我们殷勤的来教会去敬拜，我们殷勤的侍奉，我们殷勤的祷告，为了表现我们的价值。 Maka di dalam gereja kita melakukan ini dan itu, dan kadang-kadang kita menemukan di gereja tidak ubahnya seperti hukum Taurat. 所以我们在教会当中遵守这个去行那个，好像是在遵行律法一样。 Karena terlalu banyak aturan di dalam gereja, bahkan lebih banyak dari Alkitab. 所以在教会当中的各项规定，可能比圣经上的律法还要多。 Maka yang kita bangun kemudian di dalam kehidupan rohani kita adalah kita mau mencari keberhargaan diri, tetapi kemudian kita menjadi orang yang legalistik. 所以我们在教会当中所遵行各样的，我们去试着去顺服，好像我们行出了像律法主义一样。 Kita mau menjadi orang seperti orang-orang Farisi, secara sadar tidak sadar kita hanya menjalani kehidupan kita dalam keagamaan.
所以我们如同法利赛一样，在日常生活中行出我们所宗教各项规定。 Kita mengharapkan semakin banyak saya melayani, semakin saya diterima oleh orang. 所以我服侍的越多，人便能接受我。 Semakin banyak saya melayani, saya semakin dianggap orang baik. 所以我越多的侍奉，别人越觉得我是好人。 Tetapi kemudian celakanya kita kemudian bertumbuh menjadi orang-orang yang sombong. 所以越来越久，我们变得狂妄，变成了狂妄的人。 Makanya kemudian di gereja penghakiman itu mengerikan sekali. 所以在教会当中的论断是非常的恐怖的。 Di dalam gereja penuh dengan penilaian-penilaian. 在教会有各式各样的价值观， Di dalam gereja penuh dengan tuntutan-tuntutan. 在教会当中有各种各样的指控与指责。 Dan celakanya di dalam gereja itu banyak gosip. 教会当中还有很多的窃窃私语 ，PC。 Ya, internet belum nyampe, gosip sudah nyampe dulu. Gitu kan? 网络信息还没有来，我们的窃窃私语已经到了。 Karena kita merasa diri kita hebat, kita lebih baik dari orang lain dan saya bisa menilai orang lain. 所以我们觉得我们自己比别人强，所以我们可以对别人做出评估， Itulah kebanggaan kita. 这就是我们的狂妄。 Tapi sebaliknya kalau kemudian kita gagal, kita merasa bahwa saya ini tidak terlalu taat, saya ini tidak terlalu rajin, kemudian kita merasa diri kita gagal. 所以当我们失败的时候，我们觉得自己不够殷勤，我们觉得自己不够努力，所以我们觉得自己是个失败者， Kita merasa diri kita tidak berharga. 觉得我们没有任何价值。 Ada banyak orang Kristen yang bahkan ya udah karena saya tidak berharga ya sekalianlah saya rusak sekalian. 所以有人说，哎，因为我一文不名，所以我就放弃算了。 Maka itulah yang kemudian dicari oleh manusia, keberhargaan diri. 所以人不断的寻求自我价值。 Cuma kita mencari keberhargaan diri kita di tempat yang keliru. 所以，但是我们在错误的地方寻找自我价值。 Bapak Ibu, yang semua yang kita kejar performa itu, perbuatan-perbuatan itu, pada akhirnya tidak pernah menjadi sempurna. 所以我们追求的各种的表现，我们追求各种的作为，其实都不是完美的。 Pada akhirnya hidup kita akan penuh dengan ketakutan. 所以我们的生命当中充满了恐惧。 Karena supaya saya diterima Allah, maka saya harus serajin mungkin. 所以，如果是我要想神接受我，我一定要殷勤。 Supaya saya berharga di mata Allah, saya harus sebanyak mungkin yang saya lakukan. 所以，我要在神的眼中看为宝贵，我一定要做的越多。 Dan itulah yang terjadi dalam gereja. Terlalu banyak aktivitas, semua untuk apa? Supaya semakin saya banyak datang ke gereja, tanda kutip semakin rohani. 所以，教会当中有很多的事工，我们越参与到其中，我们觉得自己越属灵。 Kehidupan kita seperti berlari di atas treadmill, bukan terus tidak ada pernah berhenti. 所以，我们的生命如同赛跑一样，我们一直跑，不能停歇。 Kita lihat sebentar lagi Natal. 我们再看，等一下就是圣诞节了。 Habis Natal apa? 圣诞节以后呢？ Tahun baru. 新年 Habis tahun baru? ，Imlek。 Imlek. Udah lanjut. 新年之后是春节 Habis Imlek apa? Jumat Agung Paskah. ，Pasca。 Habis itu apa? Kita mulai retreat. Bang kita. Hut gereja. Ya, 教会的纪念日 ya apa lagi habis itu? 还有吗？ Mulai apa? Siapin Natal lagi. Belum tarik nafas kita apa? Tahun baru lagi. 又是圣诞节，还没有喘息的功夫，又是新年，然后又是春节。 Dan jadi panitia, kan nanti kita ketemu 4L ya, lu lagi. 所以在筹委会当中说，又是你，又是你。 Dan stres, kalau tahun ini Natalnya begitu bagus, panitia tahun depan lebih stres. 所以今年呢，可能筹委会还好一点，明年是压力更大。 Karena tahun depan harus sama baiknya atau lebih baik lagi. 所以因为明年是要么就是更好，要么就是一样好， Makanya 或者是更好。 Doa panitia tahun depan Tuhan supaya jelek Natal tahun ini ya. Supaya nggak jadi. 所以明年的筹委会肯定祷告今年的施工没有那么好。 Karena penuh dengan penilaian apa perform apa yang bisa diberikan. 我们总是说有一些评估，有一些评估，有一些评估，我们如何表现才能表现得更好？ Hidup kita lelah. 我们的生命非常的软弱， Tetapi sungguh indah kalau kita menempatkan identitas kita di dalam Kristus. 如果我们把我们的身份建立在基督上，那是何等的美好！ Maka di dalam Kristus itu saya mengutip sebuah perkataan dari Sen Senjaya, dikatakan Anda begitu bobrok di mata Allah, ya realitanya bobrok. Yesus sampai harus mati bagimu. Namun Anda begitu berharga di mata Allah sampai Yesus itu rela mati bagimu.
所以我们引用一位森三迪亚的话，他说：“你是如此的败坏，甚至耶稣基督为你舍命；你在神的眼中又是如此的宝贵，甚至耶稣基督愿意为你舍命。” Kita tidak perlu perform di hadapan Tuhan karena Tuhan yang kemudian sudah mau mati dan menempatkan kita begitu berharga di matanya. 我们不需要在神面前表现，因为耶稣基督愿意为我们舍命，而且我们在他眼前是何等的宝贵。 Maka di dalam Kristus engkau menyadari menerima penerimaan tanpa kemudian harus kamu nunjukin perform kamu. 所以我们在基督里面意识到，我们在神面前的宝贵，并不需要我们极力的表现。 Di dalam Kristus itu begitu indah kita bisa menemukan rest. Damai itu kan apa? Kita tidak lagi hidup dengan tuntutan-tuntutan. 所以我们在基督里面可以遇到那平静安息，我们再不需要任何的指示或者引导。 Tapi unik waktu kita rest, waktu kita menemukan diri kita dipuaskan Kristus, maka tujuan kita, ambisi kita bukan lagi untuk diri kita, tapi untuk Kristus. 当我们在基督里面的时候，我们不再有自己的抱负，不再有自己的野心，乃是我们的生命是基督的。 Maka kalau ambisi tujuan hidup kita karena kita sudah dipuaskan Kristus, tidak perlu kita disuruh-suruh memberitakan Kristus. Kita otomatis hidup kita mau memberitakan Kristus. 所以我们在基督里边各项的抱负、各项的追求，我们不需要别人告诉我们要传福音，因为我们自己就要传福音。 Karena Injil itulah yang menjadi identitas kita, bukan dunia ini yang sementara dan terbatas dan tidak sempurna. 在基督里，我们的身份就是在基督里，不是这个世界所告诉我们的。我们的身份不在这个世界。 Maka saya menyadari pengurus untuk bidang PI majelis, ayo PI, lama-lama frustasi, kenapa? Cuma sedikit, karena kita tidak melihatnya sebagai identitas. 所以在教会当中，各项执事的圣工，他们觉得哇，这些很繁琐，但是我们并没有意识到这是我们的身份认证。 Yang kedua, Bapak Ibu, 第二点， Injil diberitakan dengan motivasi yang keliru. 有的时候我们传福音的动机是偏离的。 Kita celakanya di dalam gereja sering kali ditakut-takutin. Ayo kalau kamu nggak pelayanan nanti usahamu nggak diberkati Tuhan. 所以有人说，如果你不传福音，那你的生意神就不祝福。 Ayo kamu kalau nggak memberitakan Injil nanti kamu nggak selamat loh. 如果你不传福音，就不得救喽。 Kita kemudian terjebak di dalam pemahaman yang keliru tentang upah. 我们在这样的交易性的事工当中，我们被捆绑。 Kalau kita lihat ayat 25 dan 27, perhatikan di sana tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Ini konteksnya untuk memberitakan Injil. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 我们从25节、27节看，凡教力争胜的诸事都有节制，他们不过是要得那能坏的冠冕，我们却是要得那不能坏的冠冕。所以我是攻克己身，叫神服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。 Mengikut Yesus, melayani, memberitakan Injil selalu dikaitkan nanti upah dengan mahkota yang abadi. 所以我们跟随耶稣，我们传扬他的福音，总是跟我们的这个不坏的冠冕挂钩。 Seakan-akan itulah cara kita bisa selamat. 所以就是我们用这样的方法才得救。 Padahal mahkota abadi ini konteksnya bicara tentang jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. 说到的这个永远不坏的冠冕，乃是为了我们去为基督去赢得灵魂这个冠冕。 Maka bagi Paulus, jiwa-jiwa yang dimenangkan itulah mahkota dia, kebanggaan, sukacita daripada dirinya melayani Tuhan. 所以对于他来说，那些被他所赢得的灵魂，才是他在神面前所喜乐的， Tidak ada hubungannya dengan keselamatan dirinya. 并不是与他的救恩相关联。 Kalau dia berkata jangan aku sendiri ditolak, ini punya arti unapproved, disqualified. 所以他说我自己反被弃绝了，并不是跟救恩挂钩，乃是说他免得我自己没有被认证，免得我自己被淘汰。 Ini satu kerinduan Paulus, dia takut kalau pelayanannya tidak menjadi pelayanan yang efektif dan dia tidak kerjakan satu pemberitaan Injil. Nanti saya ngomong di dalam poin yang ketiga, bagaimana pelayanan pemberitaan Injil yang efektif itu. 所以这个是保罗担心他所侍奉的不被神所认证，而且没有果效。 Maka kalau bicara upah, kita lihat ayat 18. 所以说到赏赐，我们看18节。 Jika demikian, apakah upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah.
那奖赏说到的就是我的赏赐是什么呢？就是我传福音的时候，叫人不花钱得福音，免得用尽我传福音的好处。 Jadi bagi Paulus memberitakan Injil tanpa upah itu adalah upah dia. 所以保罗说他传福音没有赏赐，其实就是他的赏赐。 Kenapa Paulus bisa ngomong begini? Karena dia menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan dalam hidupnya. 为什么保罗这样说？因为他认识到神的恩典在他的身上是何等的大。 Maka keselamatan, pelayanan, bahkan hidup kita, kalau kita mau lihat, semuanya anugerah. 当我们看到我们的侍奉、我们的生命，一切都是神的恩典。 Bapak Ibu, bahkan kalau kita pikir-pikir ya, saya juga ngomong di KU1, KU2, kita berpikir pelayanan itu kayak kekuatan kita, saya mau atau enggak mau. 有的时候我们在想，我们的侍奉好像是根据我想要或者我不想要。 Tapi kita harus sadari bahwa pelayanan itu anugerah Tuhan. 但是我们必须意识到，我们可以侍奉乃是神的恩典。 Coba bayangkan, Tuhan bisa kerjakan semua pelayanan di dalam gereja, di dalam dunia ini seorang diri dan hasilnya sempurna. 我们可以想象一下，神可以完成所有的事工，在这个地上完成所有的事工，而且是完美的， Bisa nggak Bapak Ibu? 能不能？ Sangat bisa. 太能了， Karena Tuhan itu maha kuasa, maha sempurna. 因为我们的神是全能的，我们的神是完全的， Dia maha hikmat. 他是有全智的神。 Tapi Tuhan mau melibatkan kita dan celakanya termasuk saya yang dilibatkan dalam pelayanan ini lebih banyak bikin masalah atau bikin benernya di dalam gereja. 但是神愿意让我们参与到这个侍奉当中，包括牧师他自己。那我们在教会当中是惹更多的麻烦，还是解决更多的事情？ Saya harus mengakui, saya lebih banyak menimbulkan masalah daripada saya membereskan masalah. 牧师不得不承认，他其实惹了更多的是麻烦，而不是解决更多的问题。 Tapi pertanyaannya, kenapa saya yang tidak sempurna, yang saya bikin banyak masalah, kok tetap mau dilibatkan dalam pelayanan? 但是我们要问的是，为什么我们总是惹麻烦，不去解决问题，神却让我们参与其中？ Maka jawabannya adalah anugerah. 那答案就是神的恩典。 Termasuk hidup kita sekarang ini, nafas yang kita hirup sekarang ini itu anugerah. 包括今天我们可以呼吸，也是神的恩典。 Kita tidak mampu dengan kekuatan sendiri, kemudian kita bisa menghasilkan nafas kita sendiri. 所以我们不能靠着自己的努力而得到我们想要的结果。 Saya masih ingat ketika COVID, ya, termasuk saya harus hampir meninggal dunia karena COVID, dirawat di rumah sakit 17 hari. 所以当牧师差一点就是因为新冠病毒而去世，他住院了17天， Persoalan cuma karena nafas. 所以要吸氧。 Banyak orang punya uang begitu banyak, bisa beli bahkan rumah sakitnya, tapi nggak bisa masuk rumah sakit. 有很多人，他们有很多的钱，但是那个时候他们却不能住院， Betul nggak? 对不对？ Ya, nggak bisa karena sudah saking penuhnya. 因为医院已经满了，所以他们没有位置给他们。 Maka disitulah saya dijelikan lihat, bahkan kita untuk bisa bernafas pun anugerah Tuhan. 所以那个时候，牧师就意识到，因为我们可以呼吸是神的恩典。 Apalagi keselamatan kita, dengan apa kita mau bayar supaya Tuhan terima kita? Nggak bisa, kita bobrok sekali. Dan bahkan di dalam kebaikan pun kita tetap berdosa sama Tuhan. 我们可以向神献上什么，使得神可以接受我们，因为我们是如此的败坏。 Bahkan di dalam kebaikan pun itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kesombongan kita. 哪怕我们行善，也不是为了神，乃是为了我们自己的骄傲。 Kita tidak mampu kok ganti anugerah Tuhan itu dengan kekuatan kita. 我们不可能因着我们的善行去交换神的恩典。 Maka inilah kemudian kita harus kembali kepada konsep kesadaran akan anugerah Tuhan. 我们一定要再回到这是神的恩典的观念当中。 Tetapi memahami anugerah Tuhan gampang nggak Bapak Ibu? 我们再想到神的恩典容易吗？ Nggak mudah. 不容易。 Kenapa? 为什么？ Karena dari kecil kita itu sudah diajarkan, kita itu semua dinilai dari apa yang kita lakukan. 因为我们 Betul. 从小就被教导，我们被接受是因着我们所行的。 Kita dikasihi dari apa yang kita lakukan. 我们被爱也是因为我们所行的。 Anak-anak dari kecil sudah belajar kemudian apa? Untuk bagaimana dia survive di dalam keluarga, karena apa? Dibanding-bandingkan. 因为孩子从小就要学会在一个家庭当中可以生存，因为他不断的被拿来比较。 Dari kecil kemudian anak-anak diajar apa? Kalau kamu punya sekolah nilainya bagus, kamu anak yang baik. 大人就会对孩子说，如果你在学校考试的分数好，那你就是好孩子。
Bahkan kemudian tidak pernah cukup kan nilainya. Saya diingat dididik mama saya dapat nilai 9, teman saya dapat 10, tidak cukup baik. 牧师想到他小时候得了9分，他的朋友10分，妈妈对他说：“你不够好。” Saya dapat nilai 10, teman saya dapat 10 masih kurang, harus 11, ya nggak ada celakanya. 牧师得了10分，他的朋友还是10分，妈妈说还是不够好，你应该11分，可惜没有。 Kita terus dibentuk di dalam dunia yang harus bersaing. 所以我们不断的被这个世界说你要不断的努力，不断的努力。 Bahkan kemudian saya melihat anak-anak muda sekarang yang menikah punya anaknya baru anak umur 3,5 tahun sudah masuk TK. 当夫妻有了孩子以后，孩子3岁半就已经去幼儿园了。 Padahal dulu saya masih ingat 5 tahun ya kita baru masuk TK dan sebenarnya itu usia yang secara mental paling siap 5 tahun. 所以那个时候，牧师的那个时代，他是5岁的时候才上学上幼儿园，那个时候可能才预备好。 Tapi waktu saya menikah, saya punya anak saya mau masuk, saya masukkan umur 5 tahun TKA, itu disuruh tanda tangan karena dianggap ketuaan. 牧师有了孩子以后，他让孩子5岁的时候在上学，所以学校要让牧师去签字，因为他的孩子太大了。 4 tahun, sekarang 3,5 tahun. 那个时候是4岁，现在是3岁半。 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi baru lahir sudah masuk TK. 再过10年、20年，可能刚生下来就上学了。 Kita kenapa? Kita rasanya apa? Kalau anak kita nggak masuknya usianya agak dianggap tanda kutip ketelatan itu kok rasanya anak kita nggak pinter, bodoh. Kemudian kita kok orang tua rasa diri gagal dan sebagainya. Bersaing. 如果我们的孩子没有让他那个时候上学的话，因为我们就觉得自己的孩子不够聪明，父母就是失败的。 Maka kemudian kita harus kembali melihat anugerah Tuhan. Kalau kita menyadari anugerah Tuhan itu terlalu besar buat saya, maka kemudian saya rindu ketika saya menyadari anugerah Tuhan, saya beranugerah. 所以，当我们认识到神在我们身上的恩典是如此的大，那我们就是要有一颗渴慕的心，我们也要去施恩。 Zaman ini kenapa orang tidak mau datang ke gereja, tidak tertarik datang ke gereja? 现在的这个世代的人，为什么他们不想来教会？ Karena mereka tidak menemukan komunitas di mana mereka itu diterima dan diterima apa adanya. 所以他们还没有遇到，无论他们是怎么样的人，都可以被接受的一个团契。 Selalu penilaiannya apa? Apa yang sudah kamu lakukan? 总是被说别人问到你到底做了些什么，用这些事情来评估他。 Bahkan relasi suami istri saya bertobat tahun 2024, saya mengakui saya itu membuat istri saya menderita. 所以当牧师2024年回2024. 2024年牧师悔改的时候，牧师说他让他的妻子如此的痛 Saya 苦。 tidak sadar menuntut dia menjadi, kamu harus jadi semua yang baik, jadi semua yang baik. Ya. 牧师总是对他的太太说：“你要做这样的妻子，你要做个好老婆。” Akhirnya istri saya tidak tahan dan cuma tanya sama saya begini, "Koh, menurut kamu saya useful atau beautiful?" 所以他的老婆受不了了，老婆对他说：“哥，你觉得是要 Useful or beautiful? 有用的还是漂亮的都要？” Celakanya saya harus mengakui jujur, ternyata selama ini saya menganggap dia useful bukan beautiful. 所以牧师不得不承认，其实他一直以来都是让他的老婆要有用的，而不是漂亮的。 Kadang-kadang gereja cuma melihat orang useful bukan beautiful. 所以教会也不要以外貌取人。 Kadang-kadang hidup kita ini melihat orang lain useful bukan beautiful. 有很多的时候，我们也是看到这个人有用，而不是觉得他的外表好，就是以貌取人。 Kita gereja harus memikirkan komunitas yang kita bisa melihat orang lain beautiful. 那我们教会也要建立一个这样的团契，可以从别人的外表当中看出他们的美善。 Karena dunia ini penuh dengan penolakan. 因为这个世界各处都充满了拒绝， Gereja menjadi tempat di mana tempat orang mendapatkan penerimaan. 所以教会应该是一个接受别人的地方。 Yang ketiga, Bapak Ibu, 第3点， bagaimana kemudian kita melihat tantangan keindahan Injil tidak lagi diminati atau tidak terjadi relasi dengan zaman ini. 第3点就是福音虽然美好，却对这个世代没有吸引力。 Kalau kita lihat ayat 19 sampai ayat 23, Paulus bicara bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, bagi orang non-Yahudi aku menjadi seperti orang bukan non-Yahudi, bagi orang yang lemah iman aku menjadi seperti orang yang lemah iman.
第19节，保罗说到，像犹太人，我就做了犹太人；像非犹太人，我就做了非犹太人。第3点就是像软弱的人，我便做了软弱的人。Ini bukan Paulus bicara tentang orang yang menjadi orang yang pelin-pelan. 保罗所说的这个身份，并不是他换来换去。 Tetapi Paulus mau mengajari kita bagaimana di dalam kehidupan kita ini harus mengkontekskan Injil di tengah-tengah zaman kita. 保罗所说到的就是我们的福音要与这个世代相契合。 Injil kehilangan daya tarik jika tidak terjadi kontekstual di tengah-tengah zaman ini. 因为福音如果没有跟这个世代相契合，福音就会被丢弃。 Kontekstual itu bukan sekedar menunjuk kepada preferensi. 福音的契合不是因为要讨人的喜欢而已， Tapi preferensi juga penting, Bapak Ibu. 因为对人的偏好也是很重要。 Misalnya kita mau menjangkau orang muda, 我们要去向年轻人传福音， kita pakai cara orang tua, 我们却用老年人的方法， nyambung nggak? 合适吗？ Nggak nyambung. 不合适。 Saya waktu anak saya masih remaja, saya putarkan lagunya Sari Simorangkir yang bagi gereja itu lagu kontemporer banget zaman itu. 当牧师对他的孩子让他的青少年的孩子听诗歌的时候，听牧师那个时代的诗歌， Saya berpikir anak saya akan tertarik, 牧师想他的孩子肯定会很感兴趣。 tapi anak saya jawabnya mengejutkan saya begini, ini kok lagu untuk orang tua ya? 但他的孩子的话让牧师非常惊讶，他说：“这个诗歌是给老人听的哈。” Ada lompatan budaya yang begitu jauh, 说那个时候的文化到现在为止是那样的久远， yang kita tidak mau kemudian melihat konteks sekarang anak-anak muda ini preferensinya budaya mereka itu berbeda sekali dengan kita. 所以现在这个时代的人所面对的一些文化、一些背景，跟我们那个时候已经相距甚远。 Sehingga yang terjadi adalah orang-orang muda banyak meninggalkan gereja. 所以很多的年轻人已经离开了教会。 Saya masih ingat ketika saya di Greenfield itu kan GKY Sydney dibeli sama GKY, wah bersuka cita sekali, itu gereja dijual jadi toko, dibeli lagi jadi gereja. 当牧师在 Greenfield 教会的时候，有一件很有意思的事情，就是说教会被卖，做了一个商店，然后又被买回去了，又当了教会。 Pendetanya datang ke Greenfield dan cerita kenapa kok gereja itu akhirnya sampai dijual. 所以牧师来到教会当中去见证为什么教会被卖掉。 Saya masih ingat dia cerita, sang pendeta itu cerita bagaimana orang-orang tua itu awal-awal pakai bahasa Wales. Bahasa Wales itu Wales itu dekat Inggris lah. OK，那个是牧师说，因为教会当中的一些老的信徒，他们用的是威尔士的语言， Tapi kemudian anak-anak mereka nggak bisa lagi bahasa Wales, cuma bisa bahasa Inggris. 但是这些年轻的信徒他们不会用威尔士的语言，所以他们只会说英文。 Dan mereka paksa tetap pakai bahasa Wales. 但是他们还是勉强让这些会讲英文的孩子们去听这些威尔士话， Dengan alasan kan identitas gitu kan. 因为他说的这个就是身份而已，身份认证。 Pada akhirnya gereja itu tinggal orang tua dan meninggal dan akhirnya tidak bisa membiayai dan harus dijual. 所以等到那老一代的信徒死了以后，就是付不起钱了，所以教堂就被卖掉。 Maka kita harus selalu kontekstual melihat preferensi tantangan zaman ini. 所以我们要不断的跟这个时代的背景相契合去宣教。 Saya mulai melihat begini, misalnya Bapak Ibu ya, anak-anak remaja kita mulai banyak yang tidak bisa bahasa Indonesia. 所以我们现在的这一代的青少年，很多孩子的印尼文已经不是很好， Mereka bisanya bahasa Inggris karena sekolah internasional. 他们很多孩子都会讲英文，因为他们在国际学校上学。 Sehingga banyaklah termasuk di Kebayoran Baru anak-anak remaja yang tidak beribadah di gereja Kebayoran Baru karena tidak ada bahasa Inggrisnya. 所以包括牧师的本堂，很多的孩子都没有在那个本堂去主日学，他们换去其他的教会，因为他们不会听印尼话， Mereka cari gereja-gereja yang berbahasa Inggris. 所以他们去寻找那些会讲印尼语的英语的教会。 Kita prepare nggak dengan kondisi ke depan kalau ternyata banyak anak-anak remaja kita nanti dia sekolah di luar negeri balik lagi mereka nggak mau ke gereja kita karena tidak ada bahasa Inggris. 我们有没有为这种情况去做准备？当我们的孩子长大以后去外国留学，当他们回来以后，他们只会讲英文，印尼文已经不是很好。 Contoh lagi, kita mau jangkau orang-orang Cungko. 比如说有牧师要向中国人传福音， Orang Cungko itu banyak sekarang di Indonesia, bahkan ada yang ngomong itu mungkinan sudah 1 jutaan. 所以我们说中国人很多有在印尼，可能差不多有100万。 Gereja kita mau jangkau, tapi pakai Van I yang orang dengar kita aja capek dengernya.
我们要向中国人传福音，但是我们要用翻译去向他们传福音，听的人会很累。 Beranikah kita berpikir memang kita pakai bahasa full Mandarin? 如果我们传福音的时候，最好是全程讲中文。 Karena saya mengalami orang-orang dari Tiongkok datang ikut kebaktian sekali, minggu depan nggak mau datang lagi. 然后牧师遇到过，就是从中国来的人在教会当中，今天这一次聚会了，下一次就再不要来了。 Ini bicara masih referensi, belum lagi bicara kebutuhan. Ini ya. 现在我们说到的是偏好，还没有讲到需要。 Kita harus melihat pergumulan zaman ini, pergumulan generasi-generasi yang generasi lanjut dari kita. 我们只是想到这个世代的挑战，我们还没有讲到下一代的挑战。 Penduduk Indonesia sekarang mayoritas milenial, Gen Z, Gen Alpha. 现在印尼的面临的是 Generation Z 还有 Generation Alpha， Ya, dan ini jumlah yang terbesar penduduk Indonesia Gen Z dan Gen Alpha. 所以印尼现在人口的主要聚集在Z 时代和 Alpha 时代。 Kita harus melihat apa yang dibutuhkan Gen Z dan Gen Alpha. 我们一定要看见 Z 时代和 Alpha 时代他们所需要的。 Kebutuhan mereka adalah apa? Mereka ingin bahagia. Ini yang dikejar oleh Gen Z dan Gen Alpha. 这两个世代的人寻找的是快乐而已。 Dan celakanya kita ngomong apa di gereja atau kita memberitakan kamu nggak percaya Yesus masuk neraka, loh, diancam gitu loh. Kamu masuk surga. Bagi mereka sekarang hidup udah enak. Surga itu apa? Makanan apa? Nggak tahu. 所以在教会讲道的时候，我们说，如果你不要信耶稣的话，你就下地狱；如果你信了，你就上天堂。孩子们就在想，那天堂是什么样我都不知道，但是我现在的生活已经很幸福了。 Kita harus menemukan titik masuk melalui kebutuhan itu, tapi kita menjawab begitu loh pergumulan-pergumulan mereka. 我们也要一步一步的晋升，与他们相契合，但是我们失败了。 Bagaimana Gen Z, Gen Alpha itu khawatir dengan masa depan mereka karena apa? Aku masih bisa menikmati hidup nggak? 所以他们所担心的就是这两代的人担心的就是我还可以享受我们的生活吗？ Kita tidak menjawab tantangan-tantangan pergumulan itu. 我们没有回答他们生命当中的一些挑战。 Dan celakanya lagi kita tidak menjawab satu pergumulan tentang zaman ini. Kalau dulu orang tua percaya Yesus pokoknya percaya pokoknya ya. 以前传福音，我们对这些上一代的人就说，哎，重要的就是你信耶稣，就是信耶稣，就是信。 Zaman ini tidak bisa pokoknya. 这个时代就是说不能说就是信而已。 Saya pimpin kelas katekisasi ada ikut anak remaja itu pertanyaannya begitu kritisnya luar biasa. 所以牧师曾经带领过一个训道班，他们的问题是那样的富有挑战性。 Nah gereja sekarang harus menyiapkan kelas-kelas apologetika supaya kita belajar bagaimana menjawab pergumulan anak-anak kita secara logik. 所以教会要预备一个护教班，使他们可以回答那些这些孩子们有挑战性的问题。 Kita nggak mau menjelaskan mereka pertanyaan ini teori evolusi gimana ya dengan iman Kristen. 所以我们知道，当我们无法去回答说什么 Teori evolusi, evolution teori. 启示，我们无法回答启示论，教会无法回答启示论进化论。 Tantangan teori evolusi, Bapak Ibu saya 10 tahun lalu ke Singapura, saya lihat itu di Science Park, itu teori evolusi, itu dari single cell sampai kemudian menjadi manusia. 所以，当牧师10年前去新加坡的时候，看到了一幅关于进化论的图画，就是单细胞进化成人。 Dan di bagian belakang itu kemudian dipaparkan simpanse atau orang hutan saya lupa, itu 98% genetik gennya sama dengan gen manusia. 所以看到了一个就是猿人跟人的区别只有1%的区别，99%相似。 Kalau 90% lebih gennya sama dengan manusia, itu berarti saudaraan. 如果90%相似的话，就已经是兄弟了。 Bagaimana kita menjawab ini? 我们如何回答？ Saya nggak jawab di sini ya, Bapak Ibu ya. 牧师不会在这里回答。 Nanti musuh Alex saja yang jawab. Ya. Alex 牧师，你回答吧。 Tapi ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali itu menjadi pertanyaan anak-anak muda yang mau jelas iman itu dengan ini apa yang saya bisa mengerti secara logika saya. 所以这个就是年轻人所发出的问题。他们说如何用我的理性逻辑去 Dan 解答这些问题。 gereja tidak siap dan kita harus mempersiapkan apologet di dalam gereja untuk kemudian mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. 所以教会一定要预备这些护教班或者护教学的这些习道。 Termasuk kita orang tua, kita harus belajar dan kita mau diperlengkapi. 所以我们作为父母的，我们也要学习去装备。
Persoalan kita males itu karena apa? Kita bingung dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Padahal itu ada jawabannya. 所以有的时候我们就懒得回答这些问题，但是这些问题是有答案的。 Maka inilah kemudian perlu sekali bagaimana kemudian Injil yang begitu indah, esensi dari Injil yang begitu indah itu bisa diterima dengan jelas dan bisa diterima oleh generasi-generasi sekarang. 我们只有在合适的语境当中去传福音，福音的美好才会被这个世代所接受。 Maka ada dua pertanyaan coba nanti kita gumulkan bersama. 所以有2个问题我们要一起思想。 Boleh didiskusikan suami istri, keluarga atau teman gitu ya. Mengapa menjangkau jiwa atau memberitakan Injil penting bagi setiap orang percaya? 所以我们可以夫妻之间、朋友之间、家人之间讨论说，为什么传福音非常的重要。 Pertanyaan yang kedua, 第2点， bagaimana Injil bisa menjadi kontekstual di tengah-tengah zaman ini? 我们的福音如何能跟这个世代所相契合，被这个世代接受？ Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Tuhan, perkataan hamba-Mu begitu terbatas dan tidak sempurna. 求主啊，你怜悯我们，你仆人的有限和软弱。 Tapi biarlah kebenaran firman-Mu yang menolong kami, mencelikan kami untuk melihat akan keadaan zaman ini, Tuhan. 救主，求你帮助我们，赐给我们聪明，让我们看到这个世代的景况。 Firman-Mu itu boleh mencelikan hati kami, panggilan kami, bukan cuma sekedar sebagai tugas, tetapi sebagai identitas dan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau, Tuhan. 神的道你开启我们，使我们知道我们传福音不是一项事工，乃是我们的身份。 Pimpin kami, Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. 求主你带领我们，无论我们在何处，都是成为美好的见证。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。